Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 8. Meskipun pilihan raya di 6 negeri hanya melibatkan DUN untuk membentuk kerajaan negeri, Perikatan Nasional terus membawa naratif bahawa ia juga berkemungkinan membawa kepada pertukaran kerajaan persekutuan. Ketua Pemuda PN Ahmad Fadli Syahri berkata, ia tidak mustahil boleh berlaku dan Perlembagaan Negara membenarkannya melalui pelbagai kaedah. Mengulas mengenai wujudnya gelombang sokongan kepada PN di Selangor, katanya dapat dirasai suasana di Selangor kini sama seperti berlaku di Perlis dalam pilihan raya umum ke-15 lalu. Katanya di Kelantan kita tidak nampak sangat sebab mungkin pengundi PH tak ada dan kurang di Kelantan. Tetapi kalau kita ke Selangor, suasana yang sangat mengejutkan, sokongan kepada kita betul-betul mantap. Tengok bagaimana gelombang datang kepada kita. Penyokong-penyokong UMNO tutup bilik gerakan, tutup cawangan masing-masing. Di Perlis, kalau kita pergi ketika itu, kita dapat rasai akan ada kerajaan baru. Alhamdulillah betul-betul bertukar kerajaan Perlis. Pengundi PH Selangor, walaupun mereka tidak tunjukkan secara zahir, tetapi kita juga mendapat maklumat bahawa sebahagian daripada mereka mungkin tidak akan turun mengundi pada 12 Ogos nanti. Sebab itu kita lihat suasana di Selangor hari ini seperti mana suasana di Perlis semasa hadapi PRU lepas. Sementara itu Ahmad Fadli menambah, berdasarkan suasana di Selangor, sukar untuk dijangkakan adakah sokongan benar-benar berpihak kepada PN. Namun katanya jika itu berlaku, bukan saja rakyat Selangor akan mendapat menteri besar baru daripada PN, sebaliknya tidak mustahil Perdana Menteri baru daripada gabungan itu juga akan mengangkat sumpah. Katanya sekarang ini Selangor pun lebih kurang Perlis suasananya. Cuma disebabkan Selangor ini negerinya besar, kita tidak boleh nak jangka. Tapi jangan terkejut dalam PRN nanti, insya-Allah menteri besar baru akan angkat sumpah di Selangor ialah daripada PN. Dan tidak mustahil tiba-tiba dalam masa sama Perdana Menteri yang baru akan angkat sumpah. Ada yang kata nak bertukar macam mana? Ada banyak cara, banyak kaedah boleh dibuat. Perlembagaan benarkan banyak kaedah. Ahli-ahli Parlimen UMNO yang mana ada? Siapa boleh tahu bahawa 10 ke, 15 ke, 20 ke daripada mereka tiba-tiba boleh menukar sokongan. Pemimpin GPS dan JRS tak hadir berkempen di Semenanjung. Mereka datang tunjuk muka sebentar sahaja masa penamaan calon. Semua itu memberikan isyarat bahawa sokongan terhadap kerajaan Anwar Ibrahim tidak akan kekal lama. Untuk rekod, Dewan Rakyat sebelum ini meluluskan pindaan perlembagaan berhubung tindakan melompat parti menerusi rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan Nombor 3, 2022 dan peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti. Dengan pindaan tersebut, ahli parlimen akan kehilangan kerusi jika mereka bertindak keluar dari parti atau tidak lagi menjadi ahlinya. Namun, ahli parlimen yang dibuang, parti tidak akan hilang kerusi. RUU itu diperkenal selepas ramai ahli parlimen bertindak melompat parti sejak selepas PRU ke-14 lalu. Dengan rekod selama 39 orang berbuat demikian. Nombor 7. Perikatan Nasional mendakwa parti UMNO tidak seperti dahulu, sebaliknya sudah rosak dan digambarkan juga sebagai sudah koyak serta rabak. Pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin turut mendakwa prinsip asal perjuangan UMNO juga telah tiada. Ia telah dikorbankan oleh masalah 47 pertuduhan yang dihadapi oleh Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Menurutnya sejak dulu lagi UMNO tidak sehaluan dengan DAP dan menjadi kepantangan untuk menyebut DAP. Katanya zaman berzaman lagi, sejak saya menjadi ahli UMNO pun jangan sebut DAP. Pantang memang tak sebulu, bukan parti yang harus didukung oleh orang Melayu. Saya bukan nak bercakap soal perkauman, tapi saya tahu perjuangan mereka tidak menggambarkan yang memahami hasrat dan cita-cita orang Melayu. Sebab itu UMNO sejak dulu lagi tidak mahu bersepakat dengan DAP, tidak boleh. Tetapi macam mana hari ini berbeza? Jadi ini sangat pelik, UMNO dengan DAP dengan Anwar Ibrahim berpeluk-peluk. Muhyiddin yang juga Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia berkata, beliau tidak menolak sebahagian yang hadir pada program malam ini merupakan ahli-ahli UMNO. Katanya semua yang ada di sini adalah mahabah. Saya ingin mengingatkan dan saya nak menyebut juga sebab saya bekas timbalan Presiden UMNO dahulu. Walaupun saudara-saudara masa UMNO, jangan fikir bahawa UMNO macam dulu. Dalam pada itu, Muhyiddin berkata PN akan mengumumkan manifesto bagi Selangor pada Jumaat ini sebagai tawaran kepada pengundi-pengundi di negeri itu dalam pilihan raya negeri 12 Ogos ini. Katanya, saya nak katakan janji kami memperkenalkan beberapa perkara dalam manifesto Negeri Sembilan, iaitu mahu bangunkan ekonomi, pendidikan sosial dan bidang-bidang lain. Ini janji kami dan bila kami berjanji, kami akan laksanakan. Nombor 6. Timbalan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Ahmad Abdullah berkata, kerajaan negeri melaksanakan satu lonjakan besar dengan menukar 16 calon ahli Dewan Undangan Negeri sempena pilihan raya negeri. Beliau berkata perubahan itu merupakan sebahagian taktikal dan strategi yang dilakukan untuk perubahan masa depan Kelantan. Beliau turut memuji kecemerlangan ADO sebelum ini yang sudah melakukan usaha terbaik di kawasan mereka. Katanya mereka yang tidak bertanding bukan tidak bagus, tetapi pertukaran dibuat kerana kita tidak mahu melakukan satu lonjakan untuk masa depan Kelantan. Beliau memberitahu kerajaan menyedari cabaran lebih besar pada masa akan datang dengan melaksanakan perubahan terbesar dalam politik Kelantan. Tambah beliau,
51.1% calon baru, termasuk mengetengahkan calon orang kurang upaya kerana menunjukkan kesungguhan dalam parti. Katanya calon yang diperkenalkan juga melibatkan golongan dalam pelbagai bidang profesional. Kelantan akan melaksanakan lebih banyak perubahan dengan cetusan idea dan politik baru. Nombor 5. Timbalan Pengerusi Parti Keadilan Rakyat Perak, Hairul Amir Sabri menempelak Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang mendakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjalankan tanggungjawab selaku Ahli Parlimen Tambun selepas memenanginya pada pilihan raya umum ke-15 lalu. Beliau menegaskan kenyataan tersebut bukan hanya dangkal, malah tidak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang pemimpin politik yang pernah menjadi wakil rakyat selain menjawat jawatan menteri. Menurutnya, kenyataan Ahmad Faizal seperti keanak-anakan kerana seolah-olah kabur dan tidak dapat menerima hakikat bahawa Kerajaan Perpaduan Pimpinan Perdana Menteri ke-10 telah melakukan pelbagai transformasi dalam memastikan semua rakyat, merentasi bangsa dan agama, menikmati kehidupan yang lebih sejahtera. Katanya tugas Datuk Seri Anwar Ibrahim kini amat mencabar, khususnya untuk meletakkan kembali asas negara dan kepercayaan rakyat dilandaskan tepat selepas berlaku pelbagai kecelaruan daripada sudut pentadbiran dan tata kelola dilakukan pemimpin terdahulu. Ironinya, Ahmad Faizal juga tidak perlu membangkitkan isu-isu remeh, memandangkan tugas membantu rakyat Parlimen Tambun sentiasa dilakukan secara berterusan melalui kerjasama era antara PKR Perak, Pusat Khidmat Masyarakat Ahli Parlimen Tambun, jabatan dan pelbagai agensi sama ada di peringkat negeri maupun persekutuan. Tegas Hairul Amir lagi, kenyataan Ahmad Faizal turut memperlihatkan ketidakmatangan beliau dalam memahami bidang tugas serta tanggungjawab sebenar yang perlu dilaksanakan Perdana Menteri dalam memastikan rakyat menerima manfaat secara adil dan seksama melalui pelbagai dasar yang dilaksanakan. Katanya tidak seperti Ahmad Faizal yang kini mempunyai banyak masa terluang dan boleh ke mana-mana sahaja hingga menyandang jawatan penting pengerusi Perikatan Nasional Negeri Sembilan dalam parti di negeri lain tanpa perlu memikirkan solusi berkesan untuk kesejahteraan negara. Katanya, cabaran bekas Menteri Besar Perak itu yang mahu sekali lagi menentang Anwar di Tambun pada PRU16 menunjukkan beliau sudah tidak mempunyai isu untuk dibangkitkan. Ahmad Faizal juga dakwa Hairul Amir tidak dapat menerima kenyataan telah dihumban oleh rakyat selepas pengkhianatan dilakukan terhadap mandat yang diberikan pada PRU14 khususnya di Parlimen Tambun. Katanya, PKR Perak menegaskan Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan kekal komited dalam menjalankan tugas mentadbir negara dengan penuh amanah dan dedikasi tanpa sekali lagi terpengaruh dengan provokasi politik yang tidak memberikan sebarang nilai tambah dalam memacu negara ke arah lebih mampan serta berdaya saing. Kita akui setiap derap langkah yang dilakukan Kerajaan Perpaduan kini akan ada kritikan mendatang, namun ia tidak menjadi batu penghalang dalam memastikan kepentingan rakyat dijunjung sebagai wadah perjuangan. Sebelum ini, Ahmad Faizal mencabar Anwar supaya jangan lari kerana beliau akan bertanding di Parlimen Tambun pada PRU16. Nombor 4. Semalam, pemangku pengerusi Gerakan Negeri Sembilan, Tan Jason yang bertanding kerusi majoriti Cina di Chua, berkata bahawa tidak akan ada larangan premis perjudian di negeri itu sekiranya PM mengambil alih pentadbiran negeri. Tan berkata tidak seperti Kedah, Negeri Sembilan mempunyai penduduk bukan Islam yang besar dan oleh itu dasar PN untuk kedua-dua negeri akan berbeza. Katanya, penduduk Muslim di Kedah melebihi 80%. Jadi, kerajaan tempatan mengambil majoriti etnik sebagai pertimbangan utama dalam mengubah dasar negeri. Tetapi di Chua, pengundi Cina melebihi 57%. Dalam keadaan berbilang kaum, dasar mesti mengambil kira kepelbagaian dan saling menghormati. Kedah dan Terengganu mempunyai penduduk majoriti Islam. Jadi, dasar kerajaan tempatan akan memihak kepada kumpulan etnik majoriti. Tapi di sini berbeza. Mengikut angka Banci 2020, 36.7% penduduk Negeri Sembilan terdiri daripada bukan Islam. Tan berkata peranan gerakan dalam PN adalah untuk menyediakan semak dan imbang serta mengakui terdapat pengundi di kawasannya yang prihatin dengan cita-cita Theocratic PAS. Katanya jika ada dasar yang kelihatan tidak menguntungkan kaum lain, kami akan menggesa sekutu kami untuk memperbetulkannya dan memastikan pendekatan yang seimbang dan kami akan mengingatkan PAS untuk mentadbir secara adil. Tan berdepan bercabar Yu Bong Lee dari Pakatan Harapan yang merupakan bekas ahli majlis Perbadaran Kelang. Sementara itu, calon PN rantau Rosman Malakan berkata terdapat persepsi bahawa gabungannya hanya mewakili orang Melayu dan ini perlu ubah. Dia berkata satu-satunya cara untuk berbuat demikian ialah melibatkan orang ramai secara aktif. Katanya, mungkin bagi mereka yang tidak menerima kami dahulu kerana kami tidak turun padang untuk berhubung secara langsung. Kita dimomokkan dahulu dan orang India dan Cina tidak dapat menerima kami. Dan apabila itu berlaku, tumpuan diberikan kepada pengundi Melayu sebaliknya. Ini tidak betul dan kita perlu pergi dan tunjukkan diri kita. Saya harap calon-calon lain dari PN akan keluar bertemu rakyat. Mereka sedang menunggu. Rosman merupakan bekas tokoh korporat dan kini merupakan timbalan Ketua PAS bahagian Merembau. Dia berdepan penyandang 4 panggal Muhammad Hassan yang juga bekas Menteri Besar Negeri Sembilan dan timbalan Presiden UMNO. Nombor 3. Setiausaha Barisan Nasional Kelantan, Datuk Seri Mat Alwi Cik Ahmad berkata, PAS kini mengalami krisis besar berhubung bekas ahli Dewan Undangan Negeri
yang digugurkan selain perebutan jawatan Menteri Besar. Beliau turut mendakwa mereka yang digugurkan kini membuat proses secara senyap. Katanya, kita dapati PAS kini mengalami krisis besar apabila ramai yang digugurkan sebagai calon pilihan raya negeri dengan alasan sudah berkhidmat lebih 3 penggal. Sedangkan ada dalam kalangan mereka baru berkhidmat 1 penggal berdasarkan percakapan saya dengan beberapa orang dari parti berkenaan. Saya yakin protes secara senyap itu akan memberi kesan besar kepada slogan PAS untuk mempertahankan Kelantan. Pada masa sama, Mat Alwi juga menjangkakan Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Yaakob tidak akan dikekalkan sebagai Menteri Besar Kelantan. Katanya, pada hemat saya, Kelantan akan mendapat Menteri Besar yang baru sekiranya PAS terus mentadbir Kelantan, dan perkara ini saya hampir pasti. Cuma saya tidak tahu siapa yang akan menjadi Menteri Besar menerusi susulan gabungan mereka menerusi Perikatan Nasional. Namun memang ada perebutan dalam PAS jawatan Menteri Besar. Nombor 2. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, PAS membuka sedikit ruang kepada 7 daripada 8 ahli PAS Kedah yang berdepan tindakan disiplin ekoran pembabitan mereka dalam tindakan menyanggah keputusan pemimpin. Beliau berkata berdasarkan peraturan yang diketahui umum, parti itu tidak mempunyai pilihan selain menguatkuasakan peruntukan sedia ada. Kecuali individu yang sudah mengumumkan keputusan untuk meninggalkan PAS, Taqiyuddin berkata masih ada cara untuk ahli yang lain cuba mengelak daripada dikenakan tindakan seperti digantung keahlian atau dipecat. Katanya mereka yang berkenaan kecuali yang telah keluar parti turut diberikan pilihan untuk membuat pengisytiharan menarik diri daripada pertandingan serta meminta para penyokong mereka menyokong calon-calon PN di kedua-dua duel terbabit. Isu pembahagian kerusi dalam kalangan parti komponen PN menyaksikan beberapa pihak menyatakan rasa kurang senang dengan arahan pucuk pimpinan PAS. Selain kemelut membabitkan Presiden Gerakan Dominic Lau dan PAS di bayan lepas Pulau Pinang. Keadaan di Kedah menyaksikan 2 pemimpin parti peringkat angka umbi menongkar arus apabila menjadi calon bebas. Ia membabitkan timbalan yang dipertua PAS Langkawi, Mazhar Ahmad bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Kuala. Manakala timbalan Ketua Pemuda PAS Langkawi, Safwan Hanif Syafiee menjadi calon di air hangat. Turut berdepan dengan tindakan disiplin ialah masing-masing 3 individu lain membabitkan wakil calon, pencadang dan penyokong bagi setiap calon. Taqiyuddin berkata semalam pejabat Setiausaha Agung PAS menerima surat daripada Mazlan dan Safwan Hanif dengan seorang daripadanya memaklumkan sudah meletakkan semua jawatan yang disandangnya dalam parti. Pejabatnya juga, kata Taqiyuddin, menerima surat peletakan jawatan daripada 6 ahli PAS yang menjadi pencadang, penyokong dan wakil bagi calon-calon terbabit. Katanya seorang ahli yang menjadi calon bebas itu pula mengisytiharkan keluar parti. Menurut Taqiyuddin, jika tawaran yang dikemukakan PAS iaitu menarik diri daripada menjadi calon dan mengumumkan sokongan kepada PN diterima 7 individu terbabit, ia boleh menjadi faktor mitigasi terhadap apa-apa pertuduhan tata tertib yang boleh dibuat nanti. Dalam pada itu, PAS merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada ahli-ahli terbabit atas penglibatan, sumbangan jasa baik dan pengorbanan yang diberikan kepada parti selama ini dengan harapan ia diterima sebagai ibadah dan amal soleh di sisi Allah. Katanya, PAS percaya perbezaan pandangan dan keutamaan pada detik atau berkaitan isu-isu tertentu dan khusus seperti ini bukanlah pemutus hubungan baik dan persaudaraan yang terjalin sejak sekian lama antara individu terbabit dengan parti dan ahli-ahli yang lain. Nombor 1. PAS mengingatkan agar ahli parlimen itu segera menghentikan sebarang tindakan memberi kenyataan umum yang boleh menjejaskan peluang mereka dalam pilihan raya negeri tidak lama lagi. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata larangan itu membabitkan sebarang urusan dalam parti dan melalui apa saja saluran yang ada. Katanya larangan kenyataan tersebut juga meliputi isu pemilihan calon PAS PN. Kata Taqiyuddin, semua ahli PAS perlu faham bahawa proses pemilihan calon bagi mewakili PAS dibuat mengikut ketetapan yang jelas diperuntukkan dalam perlembagaan parti, bukannya hasil desakan atau tekanan mana-mana pihak. Ia juga tambah ahli parlimen Kota Baru itu dibuat selepas mengambil kira pandangan semua peringkat dalam PAS. Katanya justru sebarang kenyataan yang berupa sedemikian, lebih-lebih lagi yang membawa risiko sokongan kepada PAS PN perlu diberhentikan segera bagi mengelakkan pihak berkuasa tata tertib parti terpaksa menjalankan prosedurnya. Pemilihan calon dilihat antara isu yang menjadi duri dalam daging di sesetengah tempat khususnya membabitkan kawasan PAS yang ditandingi calon dari parti komponen PN. Antara yang paling menonjol ialah bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Bayan Lepas yang diberikan kepada Presiden Gerakan Dominic Lau. Menjelang pengumuman calon bagi kawasan itu, pemimpin PAS di peringkat negeri dan cawangan sudah menyatakan bantahan mereka, khususnya apabila duel tersebut merupakan kawasan majoriti Melayu. Rasa tidak puas hati PAS setempat juga dapat dikesan melalui beberapa hantaran yang dibuat sama ada secara langsung atau berkias di pelbagai platform di media sosial. Persaingan di duel air hangat juga menyaksikan seorang ahli PAS menjadi calon bebas di situ selepas tidak berpuas hati apabila wakil bersatu yang terpilih. PAS PN sudah menyatakan keyakinan mereka untuk memenangi semua 6 negeri yang terbabit dalam PRN kali ini. Arahan mengekang ahli daripada membuat kenyataan yang dikeluarkan semalam bukanlah kali pertama dibuat PAS.
Pada 27 Julai lalu, peringatan sama juga dikeluarkan Taqiyuddin serta Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Mat. Taqiyuddin berkata sebarang persoalan atau rasa tidak puas hati berkaitan pertikaian dalam ahli PAS perlu disuarakan mengikut saluran yang ada pada pertubuhan tersebut. Katanya, sebagai sebuah parti arus perdana, PAS bersama rakan-rakan gabungan dalam PN yakin akan terus diberikan mandat dalam PRN ini untuk mara berhikmat kepada negara dan rakyat jelata. Sekian berita menarik sepanjang minggu ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.